Assalamualaikum and hi everyone. Kita sambung dengan algebraic methods. Last video kita belajar pasal graphical method. And this one kita belajar pasal algebraic method. Algebraic pula ada dua kaedah lagi. Yang pertama adalah real number line dan kedua adalah table of sign. Kita tengok example yang pertama. Solve the following quadratic inequalities by using real number line. Sekarang kita nak guna kaedah real number line. Kita belajar dulu macam mana nak apply real number line ni. Tengok soalan yang pertama. 2x² minus 5x plus 3 greater than 0. Okey, untuk buat soalan real number line, sama juga dengan graphical method. Kita kena pastikan kita punya quadratic tu adalah positif. Kalau belum positif, positifkan dulu. Okay, sekarang ni dah memang positif. So, kita terus je factorize. So, 2x. Okay, kita dapat 2x minus 3 timeskan dengan x minus 1 greater than 0. Okay, so kita ambil 2x minus 3 greater than 0 dan x greater than 3 over 2. Dan lagi satu, x minus 1 greater than 0 dan x akan dapat greater than 1. Okey, kita ada dua answer untuk x. So, dah dapat dua answer. Kita kena buat kaedah real number line. Okay, macam mana nak buat real number line ni? Sama je macam buat number line. Kita buat number line dulu. Okey, kita letakkan nilai answer kita. Answer kita adalah 3 over 2 dengan 1. Okey, so letak dulu. Yang paling kecil 1. 3 over 2 besar daripada 1. Okay, answer yang pertama, dia greater than 3 over 2. Greater, so open. Besar daripada 3/2, so ke kanan. Answer yang kedua, greater than 1, sama juga open. Dan besar daripada 1, so ke kanan. Okay. Okay, so next step, untuk dia number line ni, kita buat partition. Pecahkan kepada 3 bahagian. Ada 2 nilai, so ada 3 bahagian. Okay, tengok dulu bahagian yang pertama. Okay, bahagian pertama. Bahagian pertama ni, dia tak ada line langsung. So, line yang pertama ni pun tak ada. So, kita letak negatif. Line yang kedua ni pun tak ada. So, letak negatif. Tak ada line, negatif kita letak. Kita tengok pula partition yang kedua. Dia ada line. So, letak positif. Dia tak ada line yang kedua, letak negatif. Okay, tengok partition yang terakhir. Kita ada line, positif. Baris kedua ni pun ada line, letak positif. Okay, sekarang kita conclude. Negatif, darabkan dengan negatif, kita akan dapat answer positif. Positif, darabkan dengan negatif, kita dapat answer negatif. Positif, darabkan dengan positif, kita dapat answer positif. Okay, sekarang kita nak conclude answer. Macam mana nak conclude answer? Nak ambil yang mana satu? Okay. Nak ambil dia, kita tengok tempat kita factorize. Tempat kita factorize tadi, apa sign dia? Sign dia adalah greater than 0. Okay, so please take note. Kalau kamu jumpa sign greater, tempat factorize tu greater, ataupun greater equal, kita pilih answer positif. Kalau tempat kita factorize tu, sign dia less, ataupun less than equal, kita pilih answer negatif. So, benda ni kena ingat. Okay, lepas tu sekarang kita tengok balik dekat kita punya soalan. Dia nak greater than 0. So, greater adalah kawasan positif. So, kita ada dua kawasan positif. Okay, nak conclude answer, kita letak answer X, curly bracket X. Okay, ada dua answer. Okay, answer yang pertama, dia kurang daripada 1. Sebab dia berada di bahagian kiri 1. So, kurang daripada 1. X less than 1. Okay, answer yang kedua, dia pergi ke arah kanan 3 over 2. So, or X greater than 3 over 2. Sebabkan kita tanda dua bahagian, so answer kita pun ada 2X. Ada 2. So, bila pecah 2, kena letak perkataan or. Takkan ada perkataan and. Okay, kalau nak guna dalam interval form, kita pecahkan jadi negatif infinity 1 or union 3 over 2 until infinity. Okay, finish question 1A. Okay, kita sambung soalan yang kedua. Kita ada negatif 12x² minus 43x minus 35 greater than or equals to 0. Okay, first step, pastikan kuadratik kita
adalah positif. Sekarang ni negatif. So, kita kena darabkan semuanya dengan negatif. Okay, so darab jadi 12x square plus 43x and plus 35. Okay, sign pun akan berubah lah sebab kita darab dengan negatif. Less than or equals to 0. Okay, bila dah positif, baru kita factorize. Okay, dah dapat answer, dah factorize. Okay, kita teruskan untuk buat number line. Tapi, untuk buat number line, kita kena pastikan sign dekat sini greater equal 0. Okay, so kita ubah dulu ataupun kita assume answernya greater than or equals to 0. So 4x plus 5 greater than or equals to 0, then x akan dapat negative 5 over 4. Dan kita assume juga 3x plus 7 greater than or equals to 0, then x akan dapat greater than or equals to negative 7 over 3. Okay, kita wajib assume dia greater than 0. Sebabnya soalan asal kita dapat less than 0. So, kena assume dulu. Pastikan assume dulu Okay, baru kita buat number line. Buat number line, kita ada number negative 5 over 4 and negative 7 over 3. So, kita ada negative 7 over 3 dulu. Baru negative 5 over 4. Okay, kita dah beritahu dia greater than. So, greater than pergi ke arah kanan. Okay, lagi satu pun sama, greater than. Okay, kita ada dua number. So, kita buat partition. Di sini satu. Di sini satu. Okay, dan kita tengok yang ujung sekali tak ada line. So, negatif, negatif. This one tak ada line, negatif. Ada line, positif. Dan sebelah sini ada positif, ada line positif, ada line positif. Then, kita conclude answer. Negatif, negatif. So, we get positive. Negative, positive, so we get negative. And positive, positive, we get answer negative, positive. Okay, now tengok balik dekat tempat kita factorize awal-awal tadi. Kita factorize tadi, sign kita adalah less than. Okay, bila less than, kita ambil kawasan negatif. So, ingat balik greater, greater equal, ambil positif. Less than equal, ambil kawasan negatif. So, sekarang ni sign kita less than. Di sini. Less than. So, less than ambil kawasan negatif. Ini kawasan kita, negatif. Okay, sekarang ni kita hanya lorek ataupun kita tanda negatif dekat satu je. So, answer kita pun satu sahaja. Okay, answer akan dapat satu sahaja di antara nombor negative 7 over 3 dengan number negative 5 over 4. Sebabkan area ni kita hitamkan tadi, so ada equal sign. Okay, ini untuk answer bentuk solution set. Kalau dia nak dalam bentuk interval form, so kita bagi close bracket negative 7 over 3 until negative 5 over 4. Okay, kita sambung tengok method yang kedua. Table of sign. Macam mana nak apply table of sign. Okay, soalan yang pertama, x square minus 2x minus 15 greater than or equals to 0. Okay, ini sama juga, pastikan dia positif, kuadratik. Then, dah positif dah. Terus, factorize. Then, we get answer x equals to negative 3, x equals to 5. Okay, dah dapat nilai x, kita buat table. Sebabkan table of sign, kita buat table. Okay, cara nak buat table. Okay, sekarang ni kita ada dua answer. Negative 3 dengan 5. Dua nilai x. So, kita letak kat atas ni, nombor yang kecil dulu. Negative 3, baru 5.
Okey, lepas tu kita ada 2 factorize tadi. Okey, x plus 3 yang pertama. Faktor yang kedua adalah x minus 5. Ada 2. Okey, sekarang negatif 3 ni kita ambil nilai dia di sebelah kiri. Okey, ambil satu nilai di sebelah kiri dia. Kurang daripada negatif 3. So, x kurang daripada negatif 3. Okey, apa nombor dia? Okey, kita let nombor negatif 4. So, saya letak nombor dia, saya let lah apa-apa. Apa-apa nombor pun tak apa. Janji dia kurang daripada negatif 3. So, negatif 4. Okey, lepas tu, di antara negatif 3 sampai 5 pula. Apa nombor yang di antara negatif 3 sampai 5? Nombor tu di antara dua nombor ni. Apa nombornya? Kita nak lihat nombor berapa. Paling senang, sebabkan melibatkan negatif dan positif, kita ambil 0. Paling senang. So, letak 0. Okey, lepas tu, kita let pula nombor yang besar daripada 5. Sebelah sini dia pergi ke arah kanan. So, besar daripada 5. X greater than 5. Besar daripada 5. So, besar daripada 5 nak let berapa? Ambil je senang 6. So, kita letak 6. Okey. Lepas tu, kita masukkan nilai-nilai yang kita let ni dalam faktor ni. Okey, saya masukkan negatif 4 tambah 3. Kamu bayangkanlah. Dapat berapa? Yang saya buat pen merah ni, kamu tak tulis pun tak apa. Kamu imagine je. Okey, negatif 4 tambah 3. Dapat positif ke negatif? Dapat negatif 1 kan? So, negatif 1 tu apa? Negatif 1 tu adalah negatif number. Okey, dan saya masukkan pula 0 dalam ni. Kita masukkan 0 dalam x. So, 0 plus 3 dapat apa? Kita dapat positif number. So, letak positif. Okey, dan kita let pula 6. Kita masukkan 6 dalam x. 6 tambah 3, 9. 9 tu nombor apa? Positif. So, positif juga. Okey, sekarang tengok faktor yang kedua pula. Kita andaikan negatif 4 masukkan dalam x. Okey, kita solve negatif 4 tolak 5 dapat negatif 9. Negatif 9 tu nombor yang negatif. Okey, lepas tu kita let pula kosong masuk dalam x. Okey, kita masukkan kosong dalam x. So, kosong tolak 5, negatif 5. So, negatif number lah. Okey, so negatif. Dan kita andaikan pula 6 yang masuk dalam x. So, 6. 6 tolak 5 akan jadi 1. 1 tu apa? Positif number. Okey, dan kita conclude answer. Okey, nak dapatkan answer, kita kena darab dua-dua faktor ni. So, x plus 3 darabkan dengan x minus 5. Okey, tak perlu expand lah. Kita darab yang kita dapat ni je. Negatif darab negatif. So, akan jadi positif. Positif darab negatif akan jadi negatif. Dan positif darabkan dengan positif, kita akan dapat answer positif. Okey, macam mana kita nak conclude answer? Kita tengok soalan kita yang asal. Masa kita factorize, kita gunakan greater equal. So, greater equal sama juga macam real number tadi. Kalau greater equal, kita pilih positif. Kalau dia less than equal, kita pilih negatif. Sekarang ni, sebabkan dia greater equal, kita pilih kawasan positif. Ini dan ini. Okey, sekarang ni sebabkan kita pilih dua tempat yang positif. So, kita ambil terus answer dia. Nak ambil answer, okey, saya tertinggal letak sign equal sebabnya soalan asal ada equal. Okey, cara nak ambil answer, kita terus je ambil answer yang ke atas. Ni kawasan yang kita bulatkan ni kawasan kita nak kawasan positif. So, answer dia ada di atas sahaja. So, terus ambil x less than or equals to negative 3. Yang positif ni pun sama, ambil terus answer dia yang ke atas. So, or x greater than or equals to 5. Okay, so inilah answer kita. Kalau nak dalam interval form, kita tukarlah. Negative infinity until negative 3. Or union greater than 5 until infinity.
Kita sambung soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni belum lagi sebelah kanan dia kosong. So kita kena ubah dulu, expand semua, jadikan dia sebelah kanan tu kosong. So kita expand dulu. So we get 2x coin plus 6x minus x minus 3. Pindahkan 4x ke dalam, so minus 4x less than 0. Okay, so kita simplify 2x coin minus plus x minus 3 less than 0. Okay, sekarang ni kita tengok kuadratik kita memang bentuk positif dah. So terus je factorize. So 2x x 1 3. Okay, so kita akan dapat x equals to negative 3 over 2 and x equals to 1. Okay, sebabkan nak guna table of sign, so kita buat table. Kita letak dulu apa nilai x yang kita dapat. Negative 3 over 2, kita dapat 1. Okay, faktor kita ada 2, 2x plus 3 dengan x minus 1. Okay, lepas tu negatif 32 ini sebelah kiri dia. So kalau sebelah kiri bermaksud dia kurang daripada negatif 3/2. Dan soalan tak ada pun equal sign. So tak equal lah. Okay, lepas tu di antara negatif 32 sampai 1. So letak bentuk between 1 sampai negatif 3/2. Okay, lagi 1 besar daripada 1 ke kanan 1. So x greater than 1. Okay, sekarang kita kena let number. Okay, kita pilih satu number yang kurang daripada negatif 3/2. Okay, negatif 3/2 tu berapa? Kurang daripada negatif 1.5. So saya ambil negatif 2. Okay, yang kedua pula di antara positif and negatif. So saya ambil nombor yang senang lah, 0. Okay, besar daripada 1. So saya pilih nombor 2. Okay, so kita masukkan dalam faktor. Okay, saya masukkan 2 darab negatif 2 tambah 3. Jadi berapa? So akan dapat negatif number. So negatif lah. Okay, then masukkan pula 0 dalam x. So akan jadi 2 times 0 plus 3. So akan dapat 3. 3 adalah positif. Okay, then masukkan 2 pula. 2 times 2 plus 3. 4 tambah 3, 7. 7 tu adalah positif number. Okay, next kita masukkan negatif 2 dalam x. So akan dapat negatif 3. Negatif 3 tu negatif. Okay, dan kita masukkan kosong. Kosong tolak 1. Negatif 1. So negatif. Dan kita masukkan 2 pula. 2 tolak 1. Positif. Okay, dan kita conclude. Kita letak 2x plus 3 darabkan dengan x minus 1. Okay, lepas tu okay, negatif kita akan dapat answer positif. Then positif negatif kita dapat answer negatif. And last positif kita dapat answer positif juga. Okay, sekarang ni kita nak conclude answer. Nak conclude answer, pastikan tengok kat tempat kita factorize. Tempat kita factorize, sign dia adalah less than 0. So bila less than 0, kita pilih kawasan negatif. Okay, so nak ambil answer, ambil terus yang kat atas ni. Okay, so answer kita curly bracket x dot dot. So between negative 3 over 2 sampai 1. Kalau nak interval form, so open bracket negative 3 over 2 until 1. Okay, siap. Soalan B.